alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 150 ayat yang ke-164. Ayatnya berbunyi kul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Kul katakanlah adakah patut ghairallah selain Allah abghi aku mencari rabban sebagai Tuhan wa sedangkan ataupun padahal huwa dia Allah Rabbu Tuhan kulli syai segala sesuatu. Okey, itu terjemah dia. Wa huwa rabbu kulli syai wa dan la tidaklah taksibu melakukan kullu nafsin setiap jiwa setiap diri, semua bolehlah. Kullu nafsin setiap jiwa setiap diri, dalam braket tulis dosa-dosa. Tidaklah melakukan setiap jiwa setiap diri dosa-dosa illa melainkan alaiha ke atasnya lah. Terjemah alaiha ke atas dirinya lah. Terjemah alaiha ke atas dirinya lah. Dalam braket tulis akibatnya. Ke atas dirinya lah akibatnya. Wa dan la tidaklah taziru akan menanggung, dan tidaklah akan menanggung. Okey. Waziratun seorang pendosa wizra ukhra dosa orang lain, the burden others. Wizra ukhra dosa orang lain. Summa kemudian ila kepada Rabbikum Tuhan kamulah marji'ukum tempat kembali kamu, kepada Tuhan kamulah tempat kembali kamu. Summa kemudian maka yunabbi'ukum dia akan memberitahu kamu. Yunabbi'ukum dia Allah akan memberitahu kamu dengan ma apa yang kuntum kamu dahulunya fihi padanya takhtalifun differ berbeza pendapat. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Izawani, ayat pertama kita Puan Izawani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, adakah patut selain Allah aku mencari sebagai Tuhan sedangkan Dia Tuhan segala sesuatu dan tidaklah melakukan setiap jiwa, yakni dosa-dosa, melainkan ke atas dirinya lah akibatnya, dan tidaklah akan menanggung seorang pendosa dosa orang lain, kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kembali kamu, maka Dia akan memberitahu kamu dengan apa yang kamu dahulunya padanya berbeza pendapat. Okey, terima kasih Puan Izawani. Kita nak masuk penutup surah Al-An'am. Setelah Nabi SAW menyampaikan pada orang kafir apa yang Allah suruh sampaikan, maka orang kafir cukup tak suka, tak nak terima apa Nabi sampaikan. Mereka cuba berbagai-bagai cara untuk menyekat dakwah Nabi. Mereka suruh Abu Talib pujuk Nabi, mereka offer Nabi perempuan, pangkat, harta untuk jadi ketua di Mekah.
Nabi tetap tak nak menerimanya juga. Nabi tetap terus berdakwah juga. Mereka ugut Nabi pun Nabi tak berhenti dakwah juga. Last sekali offer mereka apa dia? Macam ni lah wahai Muhammad, kita gila-gila. Tahun ni kami semua sembah Tuhan kamu sahaja. Allah yang satu lah. Tahun depan, setahun kemudian, tahun depan kamu pula sama-sama sembah Tuhan kami sahaja. Ini offer mereka pada Nabi SAW. Dah, offer macam-macam. Nabi tetap tak nak berhenti berdakwah. Mereka offer supaya konon-konon bagi mereka sama-sama adil, sama-sama menang. Tahun ni kami sembah Tuhan kamu, tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Kerana kata-kata mereka tu turun beberapa ayat, antaranya surah Al-Kafirun dan termasuk ayat ni. Jadi Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir yang offer tak apa-apa tu. Kul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, adakah selain Allah aku patut cari, aku patut menyembah, aku patut sujud sebagai Tuhan? Sedangkan dia adalah Tuhan segala sesuatu. Maknanya kalau aku cari patung ke, berhala ke, malaikat ke, jin ke, untuk tunaikan permintaan aku, tak boleh. Sebab mereka tidak memiliki segala sesuatu. Mereka tidak mentadbir segala sesuatu. Katakanlah minta dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, boleh tak bagi aku ni. Mana boleh? Sebab apa itu Rabb? Rabb ni mencipta, memiliki dan mentadbir ataupun menguasai. Siapa nak jadi Tuhan, dia kena ada sifat Rabb. Rabb itu adalah gabungan daripada perkataan mencipta, memiliki dan menguasai. Itu Rabb yang dimaksudkan sebagai Tuhan. Adapun Rabb yang dimaksudkan sebagai Tuan dalam bahasa Arab, dia memberi makna memiliki. Okey, hamba kepada seorang tuan, tuan dia diberi nama Rabb. Okey, tuan dia beri makna Rabb. Tapi bukanlah makna Allah. Kalau tuan, kita ada hamba abdi, kita ni merupakan Rabb pada hamba abdi tadi. Tu boleh, tu tak ada masalah. Adapun yang mengaku Tuhan ni, dia akan ada sifat Rabb. Apa sifat Rabb? Menciptakan, memiliki dan menguasai. Jadi minta dengan berhala memang tak boleh. Minta dengan Jibril ke, minta dengan Nabi Muhammad ke, minta dengan Nabi Isa ke, mereka semua yang saya sebut tadi selain Allah, mereka tidak Rabb, tidak memiliki, tidak menguasai, tidak mentadbir segala sesuatu. Jadi kalau mereka tidak memiliki, menguasai, mentadbir segala sesuatu, macam mana mereka nak tunaikan hajat-hajat kita? Jadi yang boleh tunaikan hajat kita, keinginan kita, kemahuan kita, doa kita hanyalah Allah saja. Sebab dia adalah Rabb kulli syai'. Dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Dan ayat-ayat macam ni Allah suruh Nabi jawab pada orang-orang kafir yang suruh Nabi sembah berhala mereka. Maksudnya mereka sembah Allah tahun ni, tahun depan Nabi sembah berhala mereka. Jadi Allah suruh Nabi jawab dengan tegas. Kata kepada mereka, Muhammad, patut ke? Tu kita terjemah dengan nada tak setuju sama sekali. Patut ke aku mencari selain Allah sebagai Tuhan? Patut ke? Patutnya aku nak cari Tuhan, aku nak mencari orang yang boleh tunaikan, bukan orang lah, aku nak mencari Tuhan yang boleh tunaikan hajat aku, keinginan aku, ampunkan dosa aku. Satu tu je. Sebab dia je yang Rabbu kulli syai', memiliki segala sesuatu. Orang lain, walaupun dia raja dunia, dia raja Amerika, dia raja Rusia, dia tak memiliki matahari dan bulan. Dia tak boleh kontrol matahari dan bulan. Dia tak boleh kontrol langit. Dia tak boleh kontrol hujan. Allah, segala sesuatu di bawah pengawasan Allah, di bawah pentadbiran Allah. Allah nak hancurkan langit bumi sekarang, boleh. Allah nak sekat matahari daripada terbit, daripada terbenam, boleh. Itu maksud Rabbul kulli syai'. Okay, selain ayat itu, ada lagi ayat yang sama macam tu. Tengok muka surat 465. Tolong baca Puan Ira, page 465. Page 465 ayat 64. Ini sama juga. Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir yang ajak Nabi sembah selain Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Terima kasih, Puan Ira. Jadi bila orang kafir ajak Nabi sembah Tuhan lain selain Allah, adakah patut kamu ajak aku menyembah selain Allah, wahai orang yang bodoh? Maknanya apa? Orang bodoh je ajak manusia, ajak orang yang bodoh sahaja yang akan buat kerja, ajak manusia menyembah selain Allah. Walaupun nampak dia cerdik, ada degree PhD, doktor, macam-macam pangkat dia ada, tapi bila dia ajak manusia pada selain Allah, itu tanda dia adalah orang-orang yang bodoh. Okey, baik. Kemudian
Penutup surah ni Allah kata apa? Wala taksibu kullu nafsin illa ma 'alaiha. Tidaklah mana-mana jiwa buat dosa. Mana-mana diri, mana-mana orang buat dosa, melainkan kesan dosa tu untuk diri dia sendiri. Dia buat dosa, dia tak nak dengar apa Nabi cakap, dia tak nak dengar apa yang Allah sampaikan, maka kesan buruk dia untuk diri dia sendiri. Ayat macam ni sama macam ayat akhir surah Al-Baqarah. Apa bunyi ayat akhir surah Al-Baqarah? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita semua buat tahlil baca ayat tu kan. Untuknya apa yang dia buat, untuknya apa yang dia buat. Orang tu buat kebaikan, manfaat kebaikan untuk diri dia. Orang tu buat dosa maksiat, lawan Allah, lawan Nabi. Kesan dia lawan Allah, kesan dia lawan Nabi, Allah tak rugi, Nabi tak rugi, agama Islam tak rugi. Tapi dia sedang menempah nasib yang buruk untuk diri dia sendiri. Okay, dalam ayat ni, Allah kata, tidak ada mana-mana pendosa boleh tanggung dosa orang lain. Siapa buat dosa, dia tanggung dosa dia. Tidak ada orang lain boleh tanggung dosa orang lain. Ayat macam ni ada banyak tempat dalam Quran. Allah kata tidak ada pendosa boleh tanggung dosa orang lain. Contoh ayat yang sama macam ni. Tolong baca Puan Salmah Kasim boleh? Surah Fatir. Surah Fatir. Saya muka surat sekejap. Okey, muka surat 436 436 ayat 18. Boleh Puan Salmah? 436 ayat bawah sekali ayat 18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang dibebani dosa yang berat mahukan orang lain untuk memikul bebannya sekalipun, dia tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan solat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Okey, terima kasih Puan Salmah. So nampak ayat dia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pun dosa dapat memikul dosa orang lain. Okey, jadi kalau ikut ayat yang kita sekarang dengan ayat ni, tak ada orang tanggung dosa orang lain lah. Kita tengok ayat lain pula. Tolong baca boleh Amrin. Ada? Ada Ustaz. Mak tak masuk Mak tak tahu lah. Okey, tak apa. 397. Boleh buka 397 ayat 13. 397 ayat 13. Semua tengok kalau boleh. Kita nak tengok kontradik antara dua ayat. Ayat 13 Ustaz. Ya. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka pada hari kiamat. Mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Okey sorry Baca 12 dengan 13. Saya silap. Patutnya 12 dengan 13. Mula 12 dengan 13. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutlah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Satu lagi. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Okey, jadi ada tak tanggung dosa kat akhirat Ada? Ya? Ada. Jadi mana satu ni? Ayat yang kita baca tadi, tak ada orang tanggung dosa kat akhirat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada siapa-siapa akan tanggung dosa orang lain. Ayat ini ada pula tanggung dosa. Kena tanggung orang pemimpin-pemimpin kafir akan tanggung dosa mereka dan dosa orang lain. Jadi mana satu ni? Kat akhirat ada ke tak ada tanggung dosa ni? Kat akhirat ni ada ke tak ada tanggung dosa? Jawapannya ada dan tiada. Jawapannya ada dan
Tiada. Apa yang tiada? Yang tiadanya ialah ke akhirat tiada siapa sanggup, tiada siapa boleh untuk jadi volunteer nak tanggung dosa orang lain. Contoh ni, yang takkan berlakunya kat akhirat. Yang takkan berlakunya, dia kesian tengok orang tu banyak sangat dosa, dia pun kata, bagilah aku tanggung separuh dosa awak. Dosa kawan dia tu ada 100, contohlah. Dia kesian tengok kawan dia kena tanggung dosa 100, dia kesian, bagilah aku 20. Boleh? Jadi kamu punya dosa jadi 90 je. 80 je, contoh. Tak ada orang. Pertama dia tak sanggup. Tak ada orang akan sanggup untuk tanggung dosa orang lain. Ayah pun kat dunia ni ayah, dia tengok anak sakit, mak dia tengok anak sakit, kadang-kadang ayah kata apa? Mak kata apa? Kalau lah boleh pindah sakit tu kat aku sanggup tanggung. Ayah dengan mak ni, dia tengok anak dia sakit, kesian tengok anak dia menangis sakit tak teruk sangat. Sampai mak dia kata apa? Ayah dia kata apa? Kalau lah sakit tu boleh pindah kat aku sanggup tanggung. Kat dunia ni, mak ayah punya sayang pada anak. Kat akhirat, tak ada siapa akan sanggup volunteer nak tanggung dosa orang lain. Walaupun mak dia, walaupun ayah dia, walaupun anak dia, tak ada. Yauma yafirrul ma'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari yang mana setiap orang akan lari pada adik-beradik dia, akan lari pada mak ayah dia, akan lari pada anak dia. Kenapa? Tak nak terlibat untuk tanggung kesalahan siapa-siapa. Okey, pertama tak ada orang yang volunteer, sudi, sanggup tanggung dosa orang lain, tidak akan ada. Kalaulah ada pun, contoh, tetap tidak dibenarkan. Tetap tidak dibenarkan ke akhirat. Kat dunia ni boleh anak kita buat salah. Anak kita dah kerja, dah kahwin, buat salah. Dia kena saman. 5,000, 10,000. Kita mak ayah tak tanggungjawab dah. Dia dah kerja, dah balik anak tu. Dia buat salah, dia langgar orang ke apa, kena saman 5,000, 10,000. Contohlah ni, saya tak tahu. Biar dia bayar sendiri ya. Awak buat salah, awak bayar sendiri. Ni contoh. Tapi boleh tak kita mak ayah ni ambil tanggungjawab, tolong bayar. Sebab kesian dia baru kerja, duit tak ada lagi, kita tolong bayar. Boleh? Dia yang buat salah, kita kena tanggung. Kita kena bayar. Dia yang buat salah, kita kena tanggung, kita kena bayar. Kita yang nak tanggung, kita yang nak bayar. Boleh? Boleh. Kat dunia. Kat akhirat, walaupun ada orang yang sanggup, sedia, sudi, tetap tidak dibenarkan. Yang ni tiada kat akhirat. Nak tolong tanggung ataupun sedia nak tanggung dosa orang lain, tidak dibenarkan ke akhirat. Tetapi yang adanya apa? Terpaksa tanggung. Kena tanggung. Pemimpin-pemimpin kafir yang ajak kaum dia sama-sama lawan Nabi, menentang Allah, menentang Quran, dia, pertama dia kena tanggung dosa dia. Yang kedua, dia juga kena tanggung dosa orang lain yang dia ajak sesat sama-sama dengan dia. Dia kalau boleh tak nak. Kalau boleh, penjahat-penjahat ni, dia tak nak tanggung dosa orang lain. Tetapi oleh kerana kat dunia, dia tukang ajak orang lain lawan Nabi. Dia tukang ajak orang lain menentang Quran, menentang Nabi, menentang Allah. Dia tukang ajak, maka dia kena tanggung dosa orang lain. Jadi kalau orang tanya kat akhirat, ada ke tak ada tanggung-tanggung dosa ni? Jawapan dia kat akhirat, ada dan tiada. Yang adanya apa? Yang ada terpaksa tanggung. Semua manusia kat akhirat tak nak tanggung dosa orang lain. Tapi oleh kerana dekat dunia dia ajar orang buat jahat, dia ajar orang buat dosa, dia terpaksa tanggung. Yang itu ada. Tapi nak tolong tanggung, volunteer sedia nak tanggung dosa orang tu, sanggup tanggung dosa orang ni, tidak dibenarkan pada hari akhirat. Jelas ya? Tengok hadis kat skrin. Yang ni cerita terpaksa tanggung punya ni. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim. Saya baca terjemah dia. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kita ajak orang pergi masjid, kita pergi masjid. Orang tu pergi masjid, orang tu sembahyang, dia dapat pahala dia komplit. Apa yang dia dapat tu dapat juga kat kita. Komplit juga. Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ni ajak orang buat baik ni. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, dia ajar orang buat maksiat, dia ajar orang pergi tempat-tempat tak baik, dia tolong ajar lah ni. Dia tolong ajar orang buat maksiat, dia tolong ajar orang buat tak baik. Okey. Dia akan mendapat dosa seperti mana dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Ni dia selalu pergi beli arak, contohlah kat kedai. Beli arak, minum arak kat kedai yang dia biasa beli, murah sikit. Jadi B tanya dia, kat mana arak murah sikit kat sini?
A pun tolong tunjuk kat B. Mesti aku tunjuk kat kamu. Arak ni murah sikit ni, arak seluduk. Arak seluduk ni dia murah sikit banding dengan arak yang beli ni. Macam rokok seluduk lah. Rokok seluduk murah sikit banding dengan rokok yang bayar cukai ni. Jadi A ajar B sekali je untuk beli arak di kedai yang murah sikit. Arak seluduk contoh. A minum sekali, dua kali, lepas tu dia taubat contohlah. Tapi B ni istiqamah minum setiap hari. Maka dosa-dosa yang B dapat, pertama B kena ambil dosa dia sendiri. Yang kedua, dosa B kena tanggung juga pada A. Kena tanggung juga pada A. Walaupun kalau ikutkan A tak setuju, A tak nak, A tak sedia untuk tanggung dosa tersebut. Tengok hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mana-mana pembunuhan yang berlaku atas muka bumi hari ini, sengaja tak sengaja, mana-mana pembunuhan yang berlaku atas muka bumi hari ini, semua dosanya akan dapat pada anak Adam yang pertama, Qabil. Sebab apa? Dia pencetus. Dia perintis kepada dosa bunuh orang. Tengok Nabi bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflum min damiha. Bukan kaflun, kiflum min damiha. Li'annahu awwala man sannal qatla. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh, tidak ada satu jiwa anak Adam yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama akan menanggung darahnya. Maksud tanggung darah, tanggung dosanya. Kerana dia adalah orang yang pencetus, perintis, orang yang mula-mula melakukan pembunuhan. Dia niat tak? Masa dibunuh Qabil, masuk Qabil bunuh Habil, dia niat tak perbuatan tu supaya orang lain tiru? Aku bunuh adik aku ni supaya orang lain tiru, orang lain ikut jejak langkah aku. Tak pun. Dia tak niat pun seorang tiru. Tapi Nabi kata, mana-mana orang yang bunuh orang lepas pada tu, semua dapat kat dia. So dia ni dia panggil apa? Kena tanggung. Dia kalau boleh tak nak tanggung, tapi dia kena tanggung. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat jahat, kita tunjuk kat orang tu jadi nak buat juga sebab kita tolong tunjuk kat dia. Na'udzubillah min zalik. Kita kena tanggung dosa ke hari akhirat. Bahkan tolong tunjuk. Kita jalan-jalan, petang-petang jogging, ada datang orang tanya. Dek, kat sini mana jual rokok seluduk? Rokok cap pensil. Kalau downhill ke apa, mahal sikit kan? Bayar cukai, rokok cukai. Ni kat adik kat mana kat sini rokok seluduk? Kita tak isap rokok. Kita tolong tunjuk. Abang jalan depan sikit, ke kiri ada kedai Aceh. Kat situ ada rokok seluduk. Kita tak isap rokok. Kita tolong tunjuk jalan je kat dia. Kita pun dapat share sekali. Jadi berhati-hati terhadap apa kita nak tolong. Tolong baca dia, Puan Zakiah boleh? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa Kita cari muka suratnya. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may muka surat 91 ayat 85. Muka surat 91 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian daripada pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian daripada dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih. Tanya Ustaz. Jadi kalau maknanya kalau orang yang dia memang jahat mulanya, lepas tu dia bertaubat, maknanya kalau dia ni jenis yang yalah macam bagi example yang tak elok, jadi tak ada harapan lah dia nak masuk syurga Ustaz. Kalau ada orang lain pengikut dia ramai sampai bila-bila pun dia masih lagi menanggung, maksudnya dia akan tanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia sebelum dia bertaubat tu lah. Itu ke Ustaz? Wallahu alam. Mudah-mudahan dengan sebab taubat dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa tersebut. Okey? Mudah-mudahan dengan sebab taubat dia, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa tersebut. Okey? Tapi kalau ikut hadis-hadis tadi, siapa yang buat dosa, dia tunjuk ke orang dosa tu, dia kena tanggung. Kalau dia taubat, mudah-mudahan Allah dengan sebab taubat dia tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang dia kena tanggung. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, tetap dia kena tanggung, susah jugalah. Berat jugalah. Okey, kita kata, saya hanya berani kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Taubat memang kena taubat lah.
Okay, jadi apa yang dia buat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Boleh Puan Zakiah? Ustaz pun mudah-mudahan begitulah. Okay. So, tengok ayat 85. Orang yang menolong mana-mana pertolongan untuk kebaikan. Syafaat, kalau kita belajar bahasa Arab punya grammar, syafa'atan hasanatan, tidak ada alif lam. Bila tidak ada alif lam, dia boleh makna any. Any ya. Siapa yang menolong any pertolongan yang baik? Okey, contohlah orang nak buat masjid, orang nak buat sekolah tahfiz kat Thailand, contoh datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak tunjuk mana-mana orang yang Ustaz rasa boleh bagi sumbangan? Saya nak bagi sumbangan, kita duit tak banyak. Saya betul tunjuk, ni jumpa orang ni." Tu je. Saya seposnya pun tak bagi, tapi saya rekomenkan kat orang tu jumpa orang ni. Tu dipanggil syafa'atan hasanatan. Ada bahagian saya. Ada bahagian saya. Begitu juga syafa'atan sayyi'atan. Barang siapa yang menolong any pertolongan yang tak baik. Any pertolongan yang tak baik. Okey, barang siapa yang menolong mana-mana pertolongan yang tak baik, dia juga kena tanggung dosa pada hari akhirat. Dia kalau boleh tak nak tanggung. Anak Nabi Adam yang bunuh Habil tadi, dia sedia ke nak tanggung? Tak sedia pun. Tapi Nabi kata, dia tetap kena tanggung. Sebab dia adalah orang yang mula-mula. Sebab tu, ayah-ayah, ni bukan nak suruh isap rokok ni. Ayah-ayah yang isap rokok ke, ayah-ayah yang isap vape ke, kalau boleh. Pertama, jangan isap lah. Sebab fatwa tempat kita kata tak boleh isap, jangan isap lah kan. Yang kedua, kalau nak isap juga. Lepas tu dia pun takwil lah. Dia kata, ni mufti Malaysia aja kata haram. Mufti negara lain dia kata tak haram. Contoh. Janganlah tunjuk depan anak-anak. Kerana apa? Anak kita nanti pergi sekolah, cikgu kata, bahaya isap rokok. Fatwa kata haram. Membahayakan kesihatan. Anak kita kata apa? Ayah saya isap okey je. Umur 70, saya tak mati-mati lagi. Contoh. Jadi anak kita menjadikan ayah-ayah ni sebagai dalil ataupun hujah, maka anak kita pun isap rokok. Sebab apa? Sebab dia tengok kita buat. Saya bukan nak suruh isap rokok. Saya bukan nak kata bagus, tak bagus langsung lah. Rokok ke, vape ke. Tapi kalau lah tak boleh tinggal juga. Sebaik-baiknya. Kalau tak boleh tinggal juga, sebaik-baiknya jangan tunjuk depan anak-anak. Lebih-lebih lagi kalau kita ustaz, kita imam, lagi masalah. Kita ustaz, kita imam, kita orang-orang agama, orang-orang yang orang pandang tinggi, isap rokok depan orang awam. Tak kedai mamak. Maka budak-budak jiran-jiran, anak-anak jiran kita tengok kita isap rokok. Kita ni imam 1, imam 2 surau kita. Contohlah. Mak dia pun isap rokok juga. Lepas tu mak dia marah dia. Awak kenapa isap rokok? Tu ustaz tu isap rokok boleh. Orang akan jadikan kita ni, orang agama ni lah. Orang akan jadikan orang-orang yang terkedepan dalam agama ni sebagai dalil sandaran. Okey? Kerana apa? Kerana satu nama buruk tak kisahlah tu. Nama buruk kat dunia je. Nama buruk tu satu masalah dah. Lagi besar masalah, dosa kena tanggung. Jadi orang yang isap rokok sebab tengok dia ustaz isap rokok, dia kena tanggung dosa pada hari akhirat. Orang yang nak mula isap rokok ni, dia tak akan jadikan orang awam sebagai sandaran dia. Ustaz itulah sandaran dia. Ustaz tu isap rokok boleh. Ustaz tu isap rokok boleh je. Jadi ustaz-ustaz ni bahayalah kalau dia buat benda tak boleh. Kenapa orang akan jadikan ikutan dan orang akan jadikan dia sebagai sandaran. Okey, baik. Seterusnya, Allah kata, siapa buat dosa dia kena tanggung. Cuma kat dunia ni kita nampak tak pendosa tu kena tanggung dosa orang ni, pendosa tu kena tanggung dosa orang ni, tak nampak pun. Allah kata, sama ada kamu sedia untuk patuh ataupun tak sedia untuk patuh, sama ada kamu terima ataupun tak terima, kamu semua tetap akan dikembalikan kepada Tuhan kamu, kembali pada Allah lah. Lalu, dia akan memberitahu kamu tentang dosa yang kamu perselisihkan. Maksud perselisihkan kat sini, kamu differ. Bila Quran sampai, Nabi sampai, ada setengah kamu yang menerima Nabi, menerima Quran, dia selamat. Kamu pilih untuk differ. Kamu pilih untuk berbeza. Berbeza pendapat dengan orang lain. Berbeza pendapat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berbeza pendapat dengan Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila kamu pilih untuk differ, berbeza dengan orang lain, Allah akan beritahu kamu tentang kesalahan kamu, dan bukan beritahu sajalah. Allah akan beritahu dan Allah akan sediakan balasan untuk kamu. Okey. Untuk sahabat baru masuk, kita muka surat 150 ayat last sekali. Ayat 165. Wa dan huwa dialah alladhi Tuhan yang. Terjemah Tuhan yang pun boleh. Ja'alakum telah menjadikan kamu
ja'alakum telah menjadikan kamu khalifah. Okey. Al-ard di bumi. Al-ard di bumi. Wa dan rafa'a dia telah meninggikan. Rafa'a dia telah meninggikan. Ba'dakum sebahagian kamu. Ba'dakum sebahagian kamu. Fauqa atas. Fauqa atas. Ba'din sebahagian yang lain. Ba'din sebahagian yang lain. Darajatin beberapa darjat. Darajatin beberapa darjat. Li agar ataupun supaya, untuk dua-dua boleh. Ya beluwakum dia menguji kamu. Ya beluwakum dia menguji kamu. Fi pada ataupun terhadap ma apa yang atakum dia telah berikan kepada kamu. Atakum dia telah berikan kepada kamu. Okey, Puan Amirah terjemahkan boleh? Puan Amirah ayat 165 ni, ayat last kita ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Dan dia telah meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Beberapa darjat agar dia menguji kamu pada apa yang dia telah berikan kepada kamu. Okey, terima kasih Puan Amirah. Menutup ayat ni Allah kata Allah telah menjadikan kamu khalifah-khalifah. Maksud khalifah-khalifah tu apa dia? Orang yang mewarisi, orang yang mengganti. Khalifah tu dia terjemah dia pengganti. Khalifah tu terjemah dia pengganti. Nabi Adam khalifah kerana Nabi Adam adalah pengganti pertama penduduk bumi setelah bumi dihuni oleh para jin. Dulu bumi ni dihuni oleh jin-jin. Di kalangan jin-jin tu yang paling baik adalah iblis. Sebabkan jin yang iblis ni jin yang terbaik, Allah letak dia bersama para malaikat. Allah ciptakan Adam, suruh sujud pada Adam, dia tak nak. Jadi dia tak nak sampai bila-bila. Nabi Adam dipanggil khalifah kerana dia adalah pengganti yang pertama untuk tinggal di muka bumi. Kita adalah khalifah. Kenapa kita adalah khalifah? Kerana kita adalah pengganti untuk generasi sebelum kita. Tok nenek moyang kita dah pergi, sekarang kita ganti tempat bumi ni untuk tinggal, untuk mewarisi mereka. Itu terjemah khalafah tu maksudnya pengganti. Boleh? Sebab tu ada satu ayat fa khalafa min ba'dihim. Yes, tengok surah. Tolong baca dia Puan Norizan boleh? Surah Maryam ke Toha? Saya nak tunjuk dari sudut bahasa lah ni. Yes. Muka surat 309 ayat 59. 309 ayat 59. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Baca Ustaz Saya boleh. buka Ustaz. 309. Ayat 59. Baik. Kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Okey. Terima kasih Puan Norizan. So ayat dia fakhala. Fakhala kan? Terjemah ayat dia adalah fakhala. Jadi fakhala tu maksudnya apa? Fakhala tu maksudnya ganti. Maka akan datang setelahnya satu golongan yang akan mengabaikan solat. Jadi perkataan yang digunakan adalah khalafah. Daripada perkataan khalafah tu keluarlah perkataan khalifah. Okey, keluarlah perkataan khalifah. Biasa kat kereta ada signboard kan? Bukan signboard, apa ni? Stiker. Little Khalif on board. Betul kan? Ada khalifah kecil dalam kereta. Okey. Khalif tu seorang, khalaifah plural. Okey, Allah sebut, Allah lah yang telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi ni. Okey. Dan kita yang khalifah Allah di muka bumi ni, Allah buat tak sama.
Apa maksud tak sama? Ada orang tinggi darjat, ada orang rendah darjat. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang ilmu banyak, ada orang ilmu sikit. Ada orang keturunan yang baik-baik, ada orang keturunan yang biasa-biasa. Okey? Ada orang yang kulitnya cerah, wajahnya cantik, wajahnya handsome. Contohlah. Ada orang yang wajahnya biasa-biasa. Jadi Allah memang tidak buat sama kat dunia ni. Kenapa? Allah boleh buat. Sebab tu kefahaman komunis kan, yang dia nak buat semua orang sama kaya, sama miskin, sama rata tu memang takkan berlaku. Kefahaman komunis yang konon-kononnya nak sama rata, dia tak nak siapa yang kaya lagi kaya, dia tak nak siapa miskin lagi miskin, memang takkan berlaku. Sebab Allah akan buat manusia ni sentiasa berbeza-beza darjat. Dari sudut harta ke, ilmu ke, kedudukan ke, pangkat ke, mesti berbeza. Sebab apa Allah buat berbeza? Sebab Allah nak uji kamu pada apa yang Allah bagi pada kamu. Allah bagi orang kaya lebih harta, banyak duit, apa tujuannya? Allah nak tengok orang kaya tu manfaatkan tak? Orang yang kaya tu memanfaatkan ataupun tidak harta dia pada orang lain. Kalau dia kaya tapi dia kedekut, tak nak tolong orang, tak nak bantu orang, tak nak bayar zakat, maka dia fail. Tengok muka surat 491. Tolong baca dia Puan Mai Zaitun boleh. 491. 491 ayat 32. 491 ayat 32. Saya 491 32. Ya. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhan? Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Tengok Allah kata, kami yang membahagi-bahagikan rahmat Allah, kami bahagi-bahagikan between them their livelihood. Ada orang yang kami buat kaya, ada orang kami buat miskin. Untuk apa dia? Untuk sebahagian kamu memberi manfaat kepada sebahagian yang lain. Untuk sebahagian kamu memberi manfaat, memberi kelebihan pada sebahagian yang lain. Maknanya kalau orang tu Allah buat dia kaya, harta lebih, tapi dia kedekut tak nak bantu orang lain, dia fail. Okey? Ada orang dia kaya, dia bantu orang lain, tapi dalam masa yang sama dia memandang rendah. Dia memandang rendah, dia menghina, tak payah menghina lah, memandang rendah orang yang miskin pada dia pun fail. Walaupun dia suka bagi sedekah. Dia kaya, duit banyak, dia suka bagi sedekah. Tapi dia memandang rendah pada orang lain. Dia ni asyik minta sama. Dia ni malah kerja. Bagi tapi dia ni malah kerja asyik minta sama. Dia ni sebab bila nak miskin tak tahu. Contoh. Dia fail. Tengok surah apa ya? Al-An'am, surah Al-An'am. Siapa belum baca lagi, saya rasa semua dah baca dah. Okey, tolong baca dia poin Zawani, surah Al-An'am. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainihim. Jadi siapa yang kaya, walaupun dia geng surau, geng masjid, geng kuliah, geng tadarus, dia kaya, tapi dia memandang rendah pada orang yang miskin. Dia fail. Tengok muka surat 134. Muka surat 134. Ayat atas sekali, poin Zawani. Ayat 53. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami telah uji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Contohnya orang kaya dengan orang yang miskin, supaya mereka berlumba-lumba mendahului keimanan.
supaya mereka berkata, inikah Inikah. orangnya yang telah dikurniakan nikmat atau hidayah oleh Allah kepada mereka di antara kita. Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang yang bersyukur? Okey, terima kasih Puan Aizah. Orang kaya, sama ada dia bagi bantuan pada orang miskin ke, tak bagi bantuan pada orang miskin ke, bila dalam hati dia ada perasaan memandang rendah, memandang hina pada orang lagi bawah pada dia, dia fail dalam ujian tersebut. Kalaulah dia kaya, kedekut, pandang rendah, lagilah teruk tahap dia punya kegagalan. Dia dah kaya, kedekut, tak nak bagi sumbangan pada orang miskin, tak nak bagi zakat, tak nak bagi sedekah pada orang miskin. Pandang rendah pula tu, lagi gagal. Orang kaya yang selalu bagi sumbangan sedekah pada orang memerlukan, tapi dalam masa yang sama dia pandang rendah pada orang miskin, dia gagal juga. Dan orang yang Allah bagi dia harta, lalu dia merasakan dia lagi mulia pada orang lain, Allah lebih sayang dia pada orang lain, dia juga gagal. Dalam pemahaman lah. Allah bagi dia banyak harta, lalu dia perasan, akulah Allah paling sayang sekali dalam adik-beradik aku. Sebab dalam adik-beradik aku kaya sekali. Suami aku pakai kereta ni, aku pakai kereta ni. Contoh, dalam adik-beradik aku. Adik-adik aku semua, kereta murah, aku kereta mahal sekali. Dalam adik-beradik aku bagi duit banyak sekali pada mak ayah aku. Abang aku, adik aku bagi berpersen sangat pada mak aku. Jadi Allah sayang aku lebih lah. Mungkin sebab aku start Allah sayang aku lebih. Dia juga gagal. Allah bagi harta lebih pada seseorang bukan tanda Allah sayang dia lebih. Dan Allah Ta'ala bagi harta dia kurang. Allah Ta'ala bagi duit dia sikit bukan tanda Allah tak sayang dia. Kedua-duanya ujian. Tolong baca dia, Puan Ira, surah Al-Fajr. Kedua-dua ayat yang kita nak refer ni bermula dengan ujian. Surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtala. Muka surat 593 ayat 15-16. 593 ayat 15 dengan ayat 16. Maka berkenaan manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Okey, terima kasih Puan. Dua-dua ayat tu dimulakan dengan ibtalahu. Adapun manusia, bila Allah uji dia dengan memuliakan dia, bagi dia kaya, dia kata Allah muliakan aku. Adapun manusia, bila Allah uji dia lalu menyempitkan rezeki dia, dia kata Allah hina aku. Begitu Nabi-Nabi yang miskin, Nabi-Nabi yang hidup susah, Allah hina Nabi tu lah. Allah tak suka Nabi tu, Allah benci Nabi tu. Tak. Ni cara orang yang salah dalam memahami kaya miskin. Mereka fikir dia kaya, mereka fikir mereka kaya Allah sayang lebih, miskin Allah tak sayang. Salah kefahaman macam ni. Orang-orang yang buat maksiat, orang-orang yang lawan Nabi, kadang-kadang Allah bagi rezeki lebih, anak lebih. Lalu dia mengatakan dia lebih dahulu dapat kebaikan. Tengok surah Al-Mu'minun. Tolong baca surah Al-Mu'minun. Ayat 55-56, tak silap saya cari muka surat je. Muka surat, yes, 345. 345 ayat 55-56. 345 ayat 55-56. Ayat apa Ustaz? 55 dan 56. 55. Adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu bererti bahawa kami memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Okey. Terima kasih. Adakah mereka fikir bila kami bagi mereka lebih anak, lebih harta, itu tanda kami nak segerakan kebaikan pada mereka? No. Fir'aun lagi kaya. Qarun kaya. Namrus kaya. Betul Allah sayang ke? Tak. Jadi siapa-siapa orang Islam, dia kaya, Alhamdulillah lah. Dia bersyukur, Alhamdulillah. Tapi bila dia kaya, lalu dia rasa Allah sayang dia lebih berbanding orang lain. Dalam adik-beradik dia banyak duit sekali. Lalu dia rasa Allah paling sayang dia. Kat taman perumahan dia paling kaya sekali. Lalu dia rasa Allah paling sayang dia fail. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan membahagi-bahagikan. Okey? Rezeki berbanding dengan
tak sama banding orang lain. Macam tu juga ilmu kan. Ada orang dia Allah Ta'ala bagi dia ingat banyak ilmu. Ada orang dia tak ingat sangat ilmu ataupun tak ada ilmu langsung. Jadi orang yang Allah bagi dia ilmu, Allah nak uji dia. Pertama, dia nak sampaikan tak ilmu yang Allah bagi dia pada orang lain ataupun dia kedekut ilmu dia. Itu satu. Yang kedua, sama ada dia menyampaikan ataupun tidak menyampaikan ilmu pada orang lain, Allah nak tengok. Ada tak dia pandang rendah pada orang yang kurang berilmu, pada orang yang tak ada ilmu langsung. Kalau dia ada ilmu, dalam masa yang sama dia pandang rendah. Ustaz ni ceramah tak sedap langsung, aku ceramah sedap lagi. Contoh. Dia juga gagal dalam ujian tersebut. Kat sini Allah sebut, Allah tinggikan darjat untuk Allah uji. Dia bukan saja Allah bagi harta, Allah uji. Allah bagi ilmu pun Allah nak uji juga. Allah bagi dia ilmu lebih. Lalu dalam masa yang sama, dia pandang rendah pada orang yang tak reti ceramah macam dia, tak reti cakap macam dia. Dia fail. Allah bagi dia kekuatan, kemampuan untuk menghafal Quran, menghafal dia dengan baik. Contohlah, orang lain masuk sekolah tahfiz 4 tahun, 5 tahun baru habis hafal. Dia Allah bagi dia kemampuan hafalan, 2 tahun setengah dah habis menghafal. Patutnya syukur pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia pandang rendah. Otak tak bagus, otak aku bagus. Contoh, dia juga gagal. Jadi ingat, pertama apa yang Allah bagi pada kita, kita kena syukur nikmat Allah. Pertama kita kena syukur tu nikmat Allah. Dalam masa yang sama itu juga adalah ujian. Apa yang kita nak dapat ujian. Apa kita nak tapi tak dapat pun ujian. Kalau baca dia Puan Salmah, tolong baca boleh Puan Salmah. Surah An-Naml. Ini kata-kata Nabi Sulaiman. Dia nak istana, saya cari muka suratnya. Surah An-Naml. Dibawa kepada dia istana atau singgasana Bilqis. Dia kata ni nikmat daripada Tuhanku untuk uji aku. Page 380 ayat 40. 380 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Okey, terima kasih Puan Salma. Tengok Nabi Sulaiman, orang yang faham hakikat. Dia dapat singgasana Bilqis. Dia kata, pertama, yes, ini adalah nikmat Tuhan aku. Untuk uji aku bersyukur ke tak bersyukur? Nampak? Dalam masa sama tu nikmat, dalam masa sama tu ujian. Allah bagi kita duit lebih, rezeki lebih. Pertama, kita kena sedar tu daripada Allah. Yang kedua, okay, jadi siapa-siapa yang Allah bagi dia kaya, dia langsung tak sebut Allah terhadap apa yang dia dapat. Macam mana awak boleh jadi kaya ni? Oh, ni sebab saya pandai berniaga lah. Saya umur 3 tahun yang saya ajar berniaga dah. Contoh. Oh, saya ni sebab saya ni dulu ada kursus perniagaan. Saya berkawan dengan businessman sebab tu saya pandai berniaga. Saya masuk college belajar bab berniaga, masuk universiti belajar bab berniaga. Jadi dalam kekayaan dia yang dia dapat, langsung dia tak selitkan Allah. Dia juga fail. Patutnya, apa kita dapat harta yang banyak dan sebagainya, kita kena sebut, Alhamdulillah, ni semua daripada Allah. Itu pertama sekali. Dan, aku dapat ni sebab aku belajar dengan orang tu, aku usaha. Itu tak apalah. Pertama sekali, kena sebut Allah dulu. Ilmu kita yang kita dapat pun, semua daripada Allah. Harta kita dapat, semua daripada Allah. Kepandaian kita yang kita ada, semua daripada Allah. Kalau kita tak nak libatkan langsung Allah dalam apa kita dapat, kita juga fail. Dia akan jadi macam Qarun. Qarun, dia kata aku dapat kekayaan tu semata-mata kerana ilmu aku. Bukan sebab Allah bagi, tak, kerana ilmu aku. Jadi orang Islam yang kaya, yang ada ilmu lebih, yang ada pangkat, ada jawatan, orang tanya macam mana encik boleh kaya macam ni? Ya, kita jawablah. Sebab kita berniaga boleh, tak ada masalah. Tapi pertama sekali jangan lupa sebut Allah dulu. Takut-takut jadi macam Qarun. Tengok muka surat 394. Boleh? 394, tolong baca dia
Puan Zakiah. Tolong baca Puan Zakiah, page 394. Ayat 76, lepas tu terus 78. 77 saya bacalah. 76 betul terus 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Qarun termasuk di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Okay, terus skip ayat 78 terus. Baik. Na'udzubillah. Dia Harun berkata, sesungguhnya aku dapat harta itu semata-mata kerana hasil ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahawa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Okay, terima kasih Puan Zakiah. Poin saya tu, kata-kata Qarun. Saya dapat rezeki ni semata-mata kerana ilmu yang saya ada. Allah tak terlibat langsung, konon-konon dalam hidup dia tu. Padahal dia Islam ni. Qarun ni adalah orang Islam yang beriman dengan Nabi Musa. Dia Bani Israel. Dia bukan orang Fir'aun. Orang Fir'aun, Haman. Haman tu menteri Fir'aun, geng Fir'aun. Qarun ni sepupu Nabi Musa. Dia kata anak saudara Nabi Musa. Macam-macam tafsir lah. Yang penting dia kaum Nabi Musa. Puan Zakiah baca tadi kan, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun adalah termasuk daripada people of Musa. Ada pendapat kata anak saudara sepupu, tak kisah. Yang penting dia Bani Israel. Dia beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Allah. Betul lah akidah dia. Tapi dia fail bila Allah bagi dia kaya, dia pandai buat emas, dia pandai hasilkan emas. Dia kata, hanya semata-mata kerana ilmu aku. Fail juga. Jadi kita kaya ke, pandai meniaga kek, ramai orang beli kek kita, orang minat kek kita. Kita meniaga sambal, contoh. Ramai orang minat sambal kita. Jadi bila orang interview ke, orang tanya ke, pertama sekali sebut Allah. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah, Allah bagi kat saya. Rahsia dia saya belajar dengan arwah nenek saya buat sambal gini. Tak apa. Yang penting kita boleh ceritalah kenapa kita punya kejayaan, macam mana cara kita bisnes, cara buat kek, cara buat sambal sampai ramai orang beli. Tak apa, nak cerita kat orang, boleh lah, Alhamdulillah. Tetapi jangan lupa selitkan Allah tu. Ayat dibaca oleh Puan Salmah tadi kan. Walaupun hebat Nabi Sulaiman, dia dapat singgasana Bilqis. Dia kata apa? Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kurniaan Tuhanku. Dia boleh je jawab, ni sebab aku ni boleh arahkan jin, aku boleh arahkan angin, aku boleh suruh jin buat apa saja, aku boleh suruh angin buat apa saja. Betul lah. Tapi sebagai orang yang Nabi dekat dengan Allah, apa-apa sekali, pertama sekali sebut Allah dulu. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Dalam bab ilmu, sama juga. Orang tu pandai bercakap, orang tu pandai hafal Quran, pandai hafal hadis. Kau tanya macam mana awak boleh mengajar macam ni? Saya, sebab saya dah lama mengajar ni. Anak murid saya 8,000 orang. Contoh. Sebab tu saya boleh mengajar apa saja tajuk. Bagi je tajuk, saya boleh cakap bab tu, bab ni, contoh. Ini bukan contoh yang baik. Pertama sekali, bila kita nak ceritakan pada orang tentang diri kita, kelebihan yang kita ada, orang tanya, bukan kita saja nak cerita. Orang tanya. Alhamdulillah. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pandai takwil mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau seorang yang pandai takwil mimpi. Tapi apa kata dia? Jika mana dia mentakwil mimpi dua orang yang sepenjara sama penjara dengan dia. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Dia tak bawa orang pada kelebihan diri dia. Dia tak bawa orang pada kehebatan diri dia. Alhamdulillah. Surah Yusuf, saya muka surat aja. Tolong baca dia, Puan Amirah boleh? Muka surat 239. Ayat bawah sekali. 239 ayat bawah sekali. Boleh, Puan Amirah?
Surah Yusuf. Page 239 ayat 37. Ada Puan Amira? Okey, baik. Puan Noriza boleh? Puan Noriza, terjemahkan Puan Noriza. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yusuf berkata, makanan apa pun yang akan diberikan kepada kamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak percaya kepada hari akhirat. Okey. Terima kasih Puan Noriza. Tengok apa kata Nabi Yusuf. Itu adalah sebahagian daripada apa yang Allah ajarku. Dia hebat. Dia boleh takwil mimpi orang tu, takwil mimpi orang ni. Betul apa yang dia takwil, Nabi Yusuf. Walau bagaimanapun, dia tidak bawa orang pada kehebatan diri dia, tapi dia bawa orang pada kehebatan Allah. Nabi Sulaiman, dia hebat. Tapi dia tak bawa orang pada kehebatan diri dia, dia bawa orang pada kehebatan Allah. Jadi yang ini antara satu perkara yang perlu ditegur lah oleh ustaz-ustaz penceramah. Ustaz-ustaz penceramah mengajar, apa tujuannya? Tujuan kita ceramah mengajar nak bawa orang pada kehebatan Allah, supaya orang rasa Allah lagi hebat, Allah maha agung, maha hebat. Tapi dalam ceramah dia cerita pasal diri dia. Ana dulu dah baca 1000 kitab. Ana anak murid ana. Duk ana semua dalam majlis dia. Awak nak buat manusia kagum pada kehebatan Allah ke? Awak nak buat manusia kagum pada kehebatan diri awak? Awak nak buat manusia makin kagum, makin takjub, makin rasa besar kehebatan Allah ke? Ataupun awak nak buat manusia rasa kagum terhadap kehebatan diri awak? Duk ana saya dulu, ana saya, Allah Akbar. Peliklah sebenarnya. Mungkin tak ada orang tegur, tak ada orang beritahu. Jadi dalam ceramah dia cerita kehebatan diri dia je semua. Kita, ustaz-ustaz ke bukan ustaz ke, nak buat manusia pada Allah, bukan pada diri kita sendiri. Waktu Nabi Sulaiman dia hebat, tapi dia tak suruh orang puji dia, agungkan dia. Nabi Yusuf dia hebat, dia tak suruh orang puji dia, agungkan dia. Dia tetap buat manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa kita ada, sebut daripada Allah dulu. Yang kedua, syukur pada Allah, rezeki pada Allah. Yang ketiga, kena ingat ni Allah nak uji. Kita bersyukur ke tak bersyukur? Okey? Allah nak tengok kita bagi tak pada orang, kita tunaikan hak ataupun tidak tunaikan hak harta tersebut. Kita pandang rendah tak ke orang lain? Allah bagi kita harta, Allah bagi kita ilmu. Bila kita pandang rendah pada orang lain, kita fail. Dan kalau kita rasa Allah sayang aku lebih, sebab tu Allah bagi aku kaya lebih pada orang lain, kita fail. Hadis, tengok hadis kat skrin. Hadis daripada Imam Ahmad. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, tengok hadis dia, terjemah dia tuan-tuan bacalah. Okey. Terjemah dia bahasa Melayu macam ni. Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Allah membahagi-bahagikan akhlak kamu sama sebagaimana Allah membahagi-bahagikan rezeki kamu. Sebagaimana rezeki, makanan, minuman, duit tak sama bagi semua orang, macam tu juga akhlak tak sama. Ada orang ilmu sikit tapi akhlak tinggi, masya-Allah. Ada orang ilmu banyak tak ada akhlak langsung. Rezeki tak sama. Okey. Kemudian Allah kata lagi, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia pada orang yang dia sayang dan dia tak sayang. Qarun Allah tak sayang. Fir'aun Allah tak sayang, tapi Allah bagi dunia berlampak-lampak. Wala yu'ti din illa man ahabba. Tapi Allah tidak akan memberikan agama kecuali pada orang yang dia sayang. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Siapa yang Allah bagi dia agama, dialah orang yang Allah cintai. Orang tu dapat jaga solat subuh berjemaah tiap-tiap hari, itulah orang yang Allah cinta. Tapi kalau kita dapat jaga solat subuh tiap-tiap hari, kita jangan perasan pula, akulah orang yang Allah paling cinta kat taman perumahan aku ni. Sebab aku hari-hari dapat solat subuh berjemaah. Fail juga tuan-tuan dan puan. Okey? Nampak? Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang dapat harta, dia tak sedar dia sedang diuji. Dia tak tunaikan harta, dia pandang rendah pada orang lain, dia anggap orang lain semua tak pandai, macam dia je pandai.
dia pandai buat duit, dia pandai niaga jadi, orang yang niaga tak jadi. Sedangkan orang niaga jadi, rezeki daripada Allah. Orang niaga tak jadi, ujian daripada Allah. Ramai je orang niaga macam dia tapi tak jadi apa juga. Okey. Jadi kebetulan dia berniaga, Allah bagi dia rezeki jadi. Maka dia pun diinterview, dikagumi, dijadikan idola oleh orang lain. Lalu dia pun ceritalah seolah-olah dia hebat. Patutnya kena sandarkan pada Allah dulu nombor satu. Barulah cerita saya dapat rezeki sebab saya belajar gini pada mak, daripada ayah dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, tadi saya ingat satu hadis mengenai tanggung-tanggung dosa tadi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menggadaikan akhirat dia untuk dunia orang lain. Ni orang paling bodoh. Contoh Ustaz? Apa dia? Contoh? Contoh saya. Bagus tanya contoh. A ni, dia tak isap rokok, dia tak minum arak. A ni, dia tak isap rokok, dia tak minum arak. Okey? Contohlah ni Puan Rizal. Ada orang datang ke tempat dia, kawan dia lah datang tempat dia, tanya dia, kat mana jual rokok, kat mana jual arak. Dia pergi tunjuk kat orang tu. Kedai sana murah jual rokok, kedai sana murah jual arak. Dia tak merokok, dia tak minum arak. Dia tak minat. Tapi dengan sebab dia tunjuk kat kawan dia kat mana kedai jual rokok, kat mana kedai jual arak, dia langsung tak dapat apa-apa manfaat. Tapi akhirat dia affected tak? Efek tak akhirat dia, Puan Norizan? Efek. Itulah bodoh. Oh. Kalau orang tu sama-sama minum arak, contohlah, dia sama-sama minum arak, dia gadai dunia dia gadai akhirat dia. Bodoh juga. Tapi lagi bodoh, dia korbankan dunia dia, dia gadaikan dunia dia untuk akhirat orang lain. Lagi dia tak dapat apa. Contohlah, ada kawan dia ni nak buat benda tak baik dengan girlfriend. Ada kawan dia ni nak buat benda yang tak baik dengan girlfriend. Jadi kalau sewa hotel biasa, Jaiz mari. Jaiz datang. Jadi dia kata kat kawan dia, mari duduk rumah aku lah malam ni. Mari duduk rumah aku. Rumah aku Jaiz tak mari. Kebetulan anak bini aku tak ada balik kampung, marilah buat girlfriend pergi rumah aku. Dia tak berzina. Dia tak minat perbuatan zina. Jadi kawan dia datang zina kat rumah dia. Contoh. Dia dapat apa? Dia tak dapat apa pun. Tapi dia adalah orang yang paling bodoh. Sebab dia gadaikan akhirat dia untuk keuntungan dunia orang lain. Dia tak berjudi, dia tak menipu, dia tak scam duit orang. Tapi dia ajar kawan dia, kalau nak judi tempat murah pergi kat sini. Inilah orang paling bodoh. Dia gadaikan dunia dia, kawan dia nak pergi dating dengan girlfriend tapi tak ada kereta. Jadi konon-konon baik pakai kereta aku. Kawan dia nak pergi dating dengan girlfriend, tak ada kereta. Jadi dia bagi pinjam kereta, dah ambil lah kereta aku pergi dating. Tapi sebelum maghrib balik aku nak guna maghrib sekarang. Kawan dia guna kereta dia, minyak kereta dia habis. Kemudian apa lagi? Tashengo dia, kawan dia pakai. Berkurangan tak dunia dia? Berkurangan dunia dia. Minyak kereta dia habis, Tashengo dia habis. Sebab kawan dia guna. Apa faedah dia dapat? Apa faedah? Kalau dia cas sewa sehari tu lain cerita, dapat juga keuntungan duit kat dia. Ini dia tak dapat apa-apa duit kat dunia. Tak dapat apa untung kat dunia. Tapi kat akhirat dia kena tanggung dosa. Inilah orang paling bodoh. Ini hadis kat skrin. Jadi berhati-hati tak ada apa kita nak tolong. Tengok hadis kat skrin. Daripada Abu Umamah, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi dunia orang lain. Demi merebut ni saya tak pasti terjemah dia sesuai tak sesuai. Tak ada merebut-berebut pun. Kalau ikut bahasa Arab dia, azhaba akhiratahu bidunya ghairi. Orang yang menghilangkan, menggadaikan akhirat dia untuk dunia orang lain. Orang lain yang untung kat dunia, dia tak untung apa pun. Kawan dia tu minum arak dapat sedap. Kawan dia tu yang buat maksiat, dia tak dapat apa kelebihan pun. Tapi akhirat dia tergadai.
akhirat dia tergadai. Inilah orang paling bodoh. Ni sebenarnya hadis ni patutnya ayat tadi. Ayat yang tanggung-tanggung dosa tadi. Saya lupa nak share. Saya lupa nak terangkan. Penyanyi. Wanita tak tutup aurat. Nyanyi dalam pertandingan nyanyian. Wanita tak tutup aurat. Pakai seksi bukan main. Masuk pertandingan menyanyian. Oh, kita minat penyanyi tu. Kita pun nak sokong dia. Bagi dia menang dapat nombor 1. Apa kita buat? Naik kat SMS. AF undi. RM5. AF undi. RM10. Pernah buat tak kerja bodoh macam ni dulu? AF undi. RM18. Nak bagi dia menang. Duit kita habis. Duit kita RM5, RM10 tu tergadai tak? Duit kita. Gadai duit kita. Kat dunia ni. Untuk apa pun tak dapat. Dia menang 10% tak bagi kita. Tapi dengan sebab dia menang, kita tolong undi dia menang. Masya Allah. Dia berjaya melalaikan lagi ramai orang. Dia pakai seksi lagi. Ramai orang tengok dia menyanyi lagi. Kita tolong dia bagi dia menang. Efek tak akhirat kita? Efek akhirat kita. Dunia pun kita dapat. Apa pun tak dapat. Inilah orang paling bodoh. Orang yang gadaikan akhirat dia demi keuntungan dunia orang lain. Okey, habis ayat kita ini. Hadis sebenarnya tadi saya lupa nak share tadi. Inna sesungguhnya, ayat terakhir ni. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu la benar-benar sari'u sangat cepat. Sari'u sangat cepat. Al-iqab pembalasannya. Al-iqab pembalasannya. Wah dan innahu sesungguhnya dia Allah la benar-benar Ghafur maha pengampun, Rahim maha penyayang. Ghafur maha pengampun, Rahim maha penyayang. Puan Mai Zaitun, tolong terjemahkan boleh? Puan Mai Zaitun. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat pembalasannya dan sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. Okey. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Ayat ni dipanggil ayat ni adalah ayat yang menggabungkan antara tarhib dan targhib. Kita dah bincang dulu. Kita ulang kaji balik. Tarhib dan targhib. Boleh Apa itu tarhib? Menakut-nakutkan. Tarhibun. Menakut-nakutkan. Okey. Dia bahasa perkataan rohaba. Rohaba tu takut. Jadi tarhib menakut-nakutkan, memberi ancaman. Jadi penutup surah Al-An'am Allah kata, Tuhanmu sangat cepat memberi balasan. Kat dunia ni buat satu kesalahan jenayah kat negara kita ke mana-mana pun samalah. Satu-satu kes tu nak selesai, makan tahun. Dia ambil rasuah 2018. Sampai sekarang masih bicara lagi. Contoh. Dia kes rasuah dia, kes songlak dia tahun 2018. Sampai sekarang masih dibicarakan lagi. Tak selesai-selesai lagi. Contoh. Maksudnya apa? Satu-satu kes nak selesai lambat. Nak jatuh hukuman lagi lambat. Ambil masa. Tapi Allah sangat cepat pembalasannya. Kat dunia dia nak balas. Anytime dia boleh balas. Kat akhirat cepat je urusan Allah nak masukkan seseorang tu dalam neraka. Anytime Allah Ta'ala boleh buat dia terus masuk ke neraka. Itu maksudnya. Ini ancaman. Kamu rasa okey hidup kamu sekarang? Kamu kaya, tak bayar zakat. Kamu kaya kedekut. Ustaz Fawad Fazil. Ustaz Fawad Fazil. Saya dengarlah ceramahnya dalam radio, dia kata Allah banyak cela orang kafir musyrikin sebab mereka berkefahaman kapitalis. Apa kefahaman mereka? Kenapa kita kaya, kita nak kena bantu orang miskin? Kenapa kita kaya? Hasil usaha kita, penat lelah kita, ilmu kita dapat kaya. Tiba-tiba kita dah kaya, nak kena bagi kepada orang miskin. Tak boleh. Orang miskin kena usaha sendirilah. Itu kefahaman mereka. Sebab tu banyak ayat Quran Allah kata, wala ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tak akan memberi galakan untuk beri makan orang miskin. Mereka kedekut pada orang miskin dan mereka juga takkan menggalakkan orang lain bagi makan orang miskin. Itu kefahaman orang kafir zaman tu. Jadi kita, kalau kita kedekut dan dalam masa sama kita hasut orang yang pun kedekut juga, kita lebih kurang sama macam orang yang Allah cela dalam Quran. Jadi Allah kata orang-orang yang macam ni, yang tak nak
ikut apa Allah suruh, tak nak bagi rezeki dia pada orang lain, tak nak bagi zakat lah maksudnya. Maka Allah kata, Allah sangat cepat pembalasan dia. Dia kumpul duit 20 tahun, 30 tahun nak jadi jutawan. Dia kerja 30 tahun, 40 tahun nak jadi orang yang banyak duit. Allah Ta'ala nak ambil balik duit dia perlu 40 tahun juga ke? Allah nak buat dia miskin, Allah nak buat dia jatuh bankrupt, terduduk, jadi orang gila pun ada. Dulu jutawan, bankrupt jadi orang gila, lalu berjalan, pegang tong sampah puluh gila. Ada orang macam tu. Allah, dia usaha nak jadi kaya ambil masa puluh-puluh tahun. Allah nak buat dia miskin puluh-puluh tahun juga ke? Tak. Sekelip mata Allah boleh buat dia jatuh bankrupt miskin. Itu maksudnya Allah sangat cepat pembalasannya. Sama ada dunia ataupun akhirat. Dua-dua sangat cepat. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala memberi targhib. Apa maksud targhib? Galakan. Harapan. Targhib itu maksudnya apa? Galakan. Harapan. Walaupun kamu banyak buat dosa, walaupun kamu teruk dosa-dosa kamu sebelum ni, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Minta taubat sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kamu semua Allah ampunkan. Maksudnya apa dia? Walaupun Allah punya ancaman tu sangat hebat, walaupun warning-warning yang Allah sampaikan dalam Quran tu semua menggerunkan, tapi dalam masa yang sama, jangan putus asa, jangan putus harapan, kerana Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak tempat dalam Quran ayat macam ni. Dia panggil gabungan antara tarhib dan targhib. Kita baru je lalu dalam surah kita ni. Tolong baca dia, Wan Izawani. 2 buku surat sebelum tak silap saya. Surah yang sama. Ustaz. Ya? Yang itu apa ya? Taro, apa tu? Rin ya ba. Yang bawah ke atas. Bawah. Oh, ni targhib. Rin. Taro, rin, ya, ba. Targhibun. Ra, rin, ba ni raghbah, semangat. Menaikkan semangat, menaikkan harapan. Okey? Boleh. Sama-sama. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Izawani. Muka surat 148 ayat 147. Dalam ayat yang sama, ada ancaman. Dalam ayat yang sama, ada harapan. Boleh Puan Izawani? 148 ayat 147. Page 148 ayat 147. 148. Maka jika mereka mendusta kamu, maka katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan tidak dapat ditolak kemurkaannya terhadap kaum yang berdosa. Okey, terima kasih Puan Izawani. Katakanlah pada mereka yang Muhammad, kalau mereka masih mendustakanmu, Tuhanmu itu mempunyai rahmat yang luas. Seturut mana pun dosa kamu, sebesar mana pun dosa kamu, kalau kamu minta maaf, minta ampun, Allah boleh maafkan. Tapi ingat, kalau Allah dah nak datangkan azab dia, tiada lagi penangguhan, tiada lagi peluang untuk kamu. Allah nak datangkan azab dia, maka azabnya tidak akan dapat ditolak. Azabnya tidak akan dapat ditolak. Okey, satu lagi ayat sama juga macam ni. Surah Al-Hijr. Tolong baca Puan Ira, surah Al-Hijr. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Muka surat 264 ayat 49 dan ayat 50. Page 264 ayat 49 ayat 50. Jadi dua ayat ni adalah gabungan tarhib dan targhib. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Okey, terima kasih Puan. Tengok. Walaupun kamu banyak dosa, buat maksiat, aku ni sentiasa Maha Pengampun, sentiasa Maha Penyayang. Tapi jangan ambil kesempatan. Tak apa, buat je dosa. Nanti taubat, Allah akan mengampun. Nanti buat balik dosa. Betul, Allah taubat balik, Allah akan mengampun. Jangan ambil kesempatan. Kerana azab aku juga sekali aku bagi memang sangat penting. Jadi pendidik, penceramah, mak ayah kena menggunakan kedua-duanya. Kadang-kadang bagi harapan. Abang dapat nombor 1, 2, 3, mak beli hadiah. Abang dapat top 10 dalam kelas pun, okey dah, mak boleh bawa pergi cuti. Ke mana? Port Dickson contoh lah, tak kisahlah.
mak beli hadiah basikal, dapat top 10 pun okey. Itu dia panggil targhib, beri galakan. Kalau dapat ni, mak beli ni. Kalau dapat periksa ni, mak bawa pergi cuti kat sini. Tapi tahun 1, tahun 2, tahun 3, kita buat offer macam-macam, dia buat bodoh je. Tahun 4 kita kata apa? Periksa kali ni dapat nombor 20 ke atas, tak ada telefon, tak ada TV. Balik rumah, baca buku, baca Quran, tu je. Tak ada telefon, tak ada TV. Ancaman. Contohlah. Duit belajar sebelum ni sehari RM5, dia kurangkan RM4.50 je. Siapa suruh malas belajar? Contoh. Ni contohlah. Ini kita kata termasuk dalam ancaman. Sebab kalau bagi harapan je, orang akan tenggelam dengan harapan. Tak takut langsung. Kali-sekala kena bagi ancaman. Surah At-Taubah, saya beritahulah, surah At-Taubah adalah surah yang Allah turunkan tak ada bismillah. Kenapa? Salah satu sebab, ada 5 sebab lah surah At-Taubah tak ada bismillah. Tapi salah satu sebab dia, Allah nak melepaskan kemarahannya pada orang yang mungkin janji dengan Nabi SAW. Mereka janji tak nak memerangi satu sama lain, gencatan senjata, tapi mereka langgar janji. Lalu Allah nak melepaskan kemarahan Allah pada mereka. Tak ada, surah tu turun tak ada bismillah. Dalam surah tu isi dia perang, bunuh, perang, bunuh. Tu je isi surah Taubah. Punya ganas. Walaupun sedemikian, offer taubat tu masih ada daripada Allah. Surah yang Allah turun menunjukkan kemarahan dia pada orang kafir, bismillah pun tak ada. Tapi tengah-tengah marah tu, offer taubat masih ada. Sebab tu nama surah tu At-Taubah. Tengok surah At-Taubah ni, saya tunjuklah beberapa, ada 6 kali perkataan taubat dalam surah Taubah, tapi kita refer 2 je cukup malam ni. Kita bukan nak refer surah tu. Puan Salmah telah baca oleh Puan Salmah. Muka surat 187. 187 ayat 3, 1, ayat 10, ayat 11. Ayat 3, ayat 10, ayat 11. Tengok, surah ni tak ada bismillah. Tapi offer taubat masih ada. Ayat 3, Ustaz. Ayat 3 dulu. Waktu 10, waktu 11. Dan satu peristiharan pemberitahuan daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan kabarkanlah kepada orang-orang kafir bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Okey, Puan, jap. Ayat 3, nampak? Allah kata Allah berlepas diri. Maksudnya tak nak terikat dengan apa-apa perjanjian lagi dengan orang musyrik. Sebab mereka langgar janji. Tapi offer taubat masih ada. Ayat 5, Puan. Ayat 5. Saya tertinggal. Jadi dalam 2 page ni, ayat 3 ada offer taubat. Ayat 5 ada offer taubat. Ayat 5 pula. Ayat 5, Puan. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intipan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dengan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bunuh, tangkap. Tapi kalau taubat, lepaskan. Offer taubat masih ada. Sebelah dia, Puan, ayat 10, ayat 11. Sama juga. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak juga mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 11, dan jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka bererti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Okey, terima kasih Puan Salma. Tengok, walaupun surah ni Allah suruh pegang bunuh, tapi offer taubat sentiasa ada. Tu dia panggil apa? Targhib, beri galakan. Tak adalah kata oleh kerana kamu dah pegang lawan Nabi sebelum ni, sampai bila-bila Allah nak terima taubat kamu. Tak boleh cakap macam tu. Allah sentiasa buka pintu untuk hamba-hamba dia bertaubat walaupun hamba dia buat dosa banyak sebelum itu. Tu dia panggil targhib, beri galakan. Tapi kalau beri galakan, beri harapan, tak jadi juga. Sekali-sekala kena beri ancaman pada mereka. Okey, baik, selesai. Alhamdulillah dah habis surah Al-An'am. Sekarang kita nak masuk surah Al-A'raf, insya-Allah. Muka surat 151, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf adalah surah yang ke-7. Al-Fatihah, nombor 1, Al-Baqarah, nombor 2, Ali Imran, nombor 3, An-Nisa, nombor 4, Al-Ma'idah, nombor 5.
Al-An'am nombor 6, ni nombor 7. Surah Al-A'raf nombor 7. Dari sudut penurunan. Okey, susunan di nombor 7. Dari sudut penurunan, surah ini diturunkan setelah surah Sad. Surah Sad, surah ke-38 yang diturunkan. Surah ini adalah surah yang ke-39 diturunkan setelah turunnya surah Sad. Surah ini mengandungi 206 ayat. Surah ini mengandungi 206 ayat dan mengandungi 3,343 patah perkataan, tidak termasuk preposition. Huruf jar tak termasuk. Preposition. Bi, fi, ila, ala tu dia tak kira. Kalau kira lagi banyak. Dia kira perkataan-perkataan yang besar saja. Huruf-huruf jar ni dia tak kira. Huruf-huruf bi, fi, ila, ala, wa tu dia tak kira. So, kalau tak kira tu, jumlah perkataan dia 3,343 patah perkataan. Kalau kira, lagi banyak lah. Okay. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah yang terpanjang. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang terpanjang. Dalam Quran, surah paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang terpanjang yang diturunkan di Mekah. Surah Al-A'raf. Surah ini dinamakan surah Makkiyah kerana most of the ayat turun di Mekah. Melainkan 8 ayat turun kat Madinah. 8 ayat tu kat mana? Saya tunjuk je lah, tak payah baca terjemah dia. 8 ayat tu, was'alhum anil qaryatil lati, saya tu cari muka surat sekejap. Surah Al-A'raf ni lah. Kisah daripada kisah hari Sabtu. Okey, 8 ayat tu bermula daripada ayat 163 sampailah 171. Page muka surat 171. Muka surat 171 ayat 163 tu sampailah muka surat 173 ayat 171. 8 ayat tu diturunkan di Madinah. 8 ayat itu diturunkan di Madinah. Dinamakan surah ini surah Al-A'raf kerana dalam Quran, kerana dalam surah ini ada lafaz Al-A'raf dan lafaz Al-A'raf ini hanya ada dalam surah ini sahaja. Tidak ada dalam surah lain. Perkataan Al-A'raf dalam Quran hanya ada dalam surah ini sahaja, tidak ada dalam surah lain. Al-A'raf ni maksudnya dinding yang tinggi yang membatasi antara syurga dan neraka. Tu maksud Al-A'raf. Ayam, atas kepala dia ada, panggil apa? Bahasa Melayu saya tak tahulah. Bahasa Melayu panggil apa? Ni saya lukis ayam lebih kurang. Saya lukis ayam lebih kurang. Kalau tak jadi ayam, jadi angsa ke, saya minta maaf. Ni mulut ayam. Ni mulut ayam. Ni kepala ayam. Harap-harap ni ayam lah ni Atas dia ni ada ni, macam crown tu. Ni Melayu panggil apa ni? Ni panggil apa bahasa Melayu ni? Saya tak tahu Melayu panggil apa. Tapi bahasa Arab panggil irfuddik. Dik ni ayam. Ayam jantan. Dik ayam jantan. Irfuddik. Irfun dalam bahasa Arab sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Jadi oleh kerana dia duduk tempat paling tinggi dalam kepala ayam ni, dia dipanggil irfuddik. Benda paling tinggi. Mahkota ayam tu lah. Crown punya, ayam jantan punya mahkota tu. Saya tak tahu dalam Melayu panggil apa. Okey, yang tahu makan ayam je lah. So, Al-A'raf adalah dinding yang tinggi di antara syurga dan neraka. Orang duduk atas Al-A'raf, dia boleh nampak orang dalam syurga, boleh nampak orang dalam neraka. Dia nampak orang ke syurga, dia nampak orang ke neraka. Sebab tu dia dipanggil Al-A'raf. Dalam Quran, hanya ada dalam surah ni sahaja perkataan Al-A'raf. Adapun dalam surah lain, lafaz Al-A'raf tu tidak ada.
dalam surah-surah lain, dalam tempat lain selain surah Al-A'raf ni, lafaz Al-A'raf tu tidak ada. Tapi makna Al-A'raf ada. Makna Al-A'raf ada. Tolong baca, tolong baca boleh? Okey, dalam surah ni cerita Al-A'raf. Al-A'raf tu dinding yang tinggi yang ada antara syurga dan neraka. Nanti ada orang duduk situ. Nanti akan ada orang yang duduk dekat Al-A'raf tu. Ada 5 pendapat siapa yang bakal duduk kat Al-A'raf. Sampai ayat ni kita bincang. Muka surat 156 tak silap saya. Okey, sekarang nak tengok satu ayat lain. Yang lafaznya bukan Al-A'raf. Tapi maknanya Al-A'raf. Wall. Apa kita terjemah wall. Muka surat 539. 539. Ayat 13. 539 ayat 13. Pada hari orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, sungguhlah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka yang dipasang dinding pemisah yang berbintu, di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Okey. Terima kasih. Tengok So dalam ayat ni Allah kata faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Ayat 13 ni cerita pasal Al-A'raf. Ayat 13 ni cerita pasal Al-A'raf. Okey? Suril lahu tu. Okey? Suril lahu tu adalah wall, dinding yang ada pintu. Belah dalamnya rahmat, luarnya azab. Dinding itulah namanya Al-A'raf. Dinding itulah namanya Al-A'raf. Okey, baik. Nanti sampai tempat dia kita bincang lah. Siapa yang bakal duduk kat Al-A'raf tu. Antara pendapat dia yang saya ingat lah. Sebab tak sampai lagi. Anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Tapi pendapat jumhurnya mengenai Al-A'raf ni adalah orang yang sama banyak. Kebaikan dengan keburukannya sama banyak. 50-50. Kebaikan 50, keburukan pun 50. Tapi last sekali dia masuk syurga juga. Last sekali dia masuk syurga juga. Boleh? Okey, baik. Apa lagi kita nak bincang? Apa relate antara surah Al-An'am dengan surah Al-A'raf? Pertama, penutup surah Al-An'am tadi cerita pasal khalifah-khalifah. Betul kan? Ayat terakhir kita tadi cerita pasal khalifah-khalifah. Dalam surah Al-A'raf, kita akan bincang dalam page yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita kat muka bumi. Dalam page yang kedua, Allah cerita tentang khalifah yang pertama, iaitu Nabi Adam. Dalam page yang pertama pun ada, ayat 10, ayat 11, cerita pasal Allah menempatkan kamu kat muka bumi, ayat 10. Allah jadikan untuk kamu di bumi ni livelihood, semua-semua kehidupan. Ayat 11, Allah cerita tentang Nabi Adam. Allah suruh sujud, Iblis tak nak sujud. Ayam tadi, atas kepala dia tu, bahasa Melayu panggil balung ayam. Atas kepala ni, bahasa Melayu panggil balung ayam. Terima kasih Ustaz Abu Hanifah. InsyaAllah. Okey? Ni nama dia balung ayam. Jadi bahasa Arab panggil al-fuddik. Kenapa? Dia berada kat tempat paling tinggi bagi ayam tu. Dia berada kat tempat paling tinggi bagi ayam tu. Dia panggil bahasa Arab al-fuddik. So Al-A'raf adalah dinding yang tinggi di antara pembatas antara syurga dan neraka. Okey, relate yang pertama, cerita pasal khalifah. Dalam ayat akhir surah Al-An'am tadi, penutup surah Al-An'am cerita pasal khalifah. Pembukaan surah Al-A'raf pun sama nanti. Page yang pertama dengan page yang kedua surah Al-A'raf cerita pasal khalifah dan cerita pasal Nabi Adam dan juga Iblis yang tak nak sujud pada Nabi Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, relate yang kedua, dalam surah Al-An'am, kita cerita pasal kebodohan orang musyrikin yang buat pelik-pelik. Musyrikin lah, dia dapat keuntungan, bagi berhala sikit, bagi Allah sikit. Bunuh anak hidup-hidup. Mengharamkan apa Allah Ta'ala halalkan. Itu kebodohan orang musyrikin. Allah sambung lagi kebodohan mereka dalam surah Al-A'raf ni. Allah sambung lagi kebodohan mereka dalam surah Al-A'raf. Mereka tawaf tak pakai pakaian. Ayat yang ke-28 nanti kita bincang. Dan juga mereka mengharamkan. Masa buat haji tak boleh makan lemak, tak boleh makan daging.
Alasan mereka makan lemak, makan daging naik syahwat. Lepas tu ada mazhab, saya tak ingat mazhab apa, bukan mazhab Syafi'i lah. Kalau makan daging batal wuduk. Makan daging unta batal wuduk. Saya lupa dah mazhab apa. Makan daging unta batal wuduk. Kita makanlah daging apa pun selagi daging tu halal tak batal wuduk. Tapi ada mazhab yang selain mazhab Syafi'i, makan daging unta batal wuduk. Tak apalah. Tapi orang musyrikin Mekah masa buat haji tak boleh makan daging langsung. Nak fokus ibadat. Mana ada Allah ajar perbuatan-perbuatan macam tu. Maka Allah sambung lagi kebodohan mereka dalam surah Al-An'am, disambung lagi dalam surah Al-A'raf. Yang ketiga, dalam surah Al-An'am, surah Makkiyah, Allah cerita tentang penentangan orang kafir terhadap 3 perkara lah. Sama juga. 3 perkara, saya akan tulis kat skrin. Mana-mana surah Makkiyah, mana-mana surah Mekah, ada 3 perkara ni. Masalah orang Mekah. Pertama dipanggil akidah. Yang kedua, risalah. Mana-mana surah Makkiyah Allah katakan 3 perkara ni. Yang ketiga dipanggil al-bi'sah. Apa makna akidah? Orang Mekah, mereka terima Allah ada, mereka setuju Allah ada, tapi mereka tak boleh terima Allah tu esa. Mereka tak boleh terima. Ini masalah akidah orang Mekah. Jadi dalam surah Makkiyah Allah katakan benda ni lah, akidah. Yang kedua, risalah. Mereka tak terima Nabi yang Allah utuskan. Terjemah risalah pengutusan lah. Mereka tak terima Nabi yang Allah utuskan dan mereka tak terima kitab yang Allah utuskan pada manusia. Mereka tak terima. Ini masalah risalah bagi orang Mekah. Yang ketiga, al-bi'sah. Betul, al-bi'sah kebangkitan. Mereka tak terima lepas mati hidup balik. Mati-mati mana hidup balik. Ini orang Mekah punya masalah. So, dalam surah Makkiyah, Al-An'am sebelum ni, dan juga Al-A'raf sekarang ni, kedua-duanya Allah menceritakan tentang, Allah menekankan tentang 3 perkara ini. Okey, bukan Al-An'am dengan Al-A'raf sajalah. Mana-mana surah lain yang Mekah pun, surah Makkiyah pun Allah akan tekankan tentang 3 perkara tersebut. Al-Aqidah, Al-Risalah, dan juga Al-Bi'sah. Okey. Apa yang kita akan bincang dalam surah Al-A'raf ni? Daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Ada tafsir Tabari. Beliau meriwayatkan daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawasanya orang tanya Nabi tentang Ashabul A'raf ni siapa dia? Maka Nabi jawab, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka yang sama kebaikan mereka dan juga kejahatan mereka. Mereka yang sama kebaikan dan juga kejahatan mereka. Okey? Jadi oleh kerana hadis inilah jumhur mengatakan Al-A'raf adalah orang yang sama banyak antara kebaikan dan juga keburukan mereka. Okey, surah ni juga diturunkan untuk menerangkan dengan terperinci kisah-kisah Nabi. Surah ni diturunkan untuk menerangkan dengan terperinci kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi yang kita akan bincang dalam surah Al-A'raf ialah kisah Nabi Adam. 1, kisah Nabi Nuh. 2, kisah Nabi Hud. 3, kisah Nabi Saleh. 4, Nabi Lut. 5, Nabi Syuaib. 6, Nabi Musa. 7. Dan kisah Nabi Musa yang paling panjang adalah dalam surah Al-A'raf ini. Kisah Nabi Musa yang paling panjang adalah yang ada dalam surah Al-A'raf ini. Okey, itu yang pertama nak beritahu yang kita akan bincang dalam surah Al-A'raf ini. Kemudian, tadi saya dah sebut, oleh kerana surah ini surah Makkiyah, maka Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat yang menguatkan tentang keesaan Allah, menguatkan tentang pengutusan Nabi dan Quran, dan menguatkan tentang hari kebangkitan selepas mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah ini nak beritahu tentang nikmat Al-Quran pada manusia. Al-Quran ini adalah nikmat Allah bagi manusia. Yang ketiga. Yang keempat, cerita pasal ubuwatu Adam. Kebapaan Adam. Terjemah dulu lah. Kebapaan Adam. Okey, yang keempat. Yang kelima, cerita tentang permusuhan iblis pada Adam. Permusuhan iblis pada Adam. Dalam Quran ada 7 tempat. Dalam Quran
Ada 7 tempat Allah cerita tentang Allah suruh malaikat-malaikat termasuk iblis sujud pada Adam tapi tak nak sujud. Ada 7 tempat. Salah satunya ni lah surah Al-A'raf ni. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia mengikut para nabi. Allah suruh manusia mengikut para nabi. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya para nabi tugas mereka menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keenam. Ini dalam tafsir Al-Munir. Ini dalam tafsir Al-Munir. Saya ambil dalam tafsir Al-Munir yang keenam. Yang ketujuh, ancaman-ancaman kebinasaan. Ancaman-ancaman kebinasaan. Sebagaimana Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Samud Allah binasakan. Jadi ancaman tu Allah teruskan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Tu yang ketujuh. Yang ke-8, celaan terhadap orang kafir yang sungguh-sungguh, celaan terhadap orang kafir yang sungguh-sungguh menyembah berhala dengan tekun. Yang ke-8. Yang ke-9, Allah menceritakan tentang hari kiamat. Yang ke-9, Allah cerita tentang hari kiamat. Yang ke-10, perintah Allah agar manusia memberi tumpuan ketika Al-Quran dibacakan. Itu yang ke-10. Ayat dia kalau kita bincang nantilah, wa idza quri'al Quran fastami'u lah, ayat 204. Apabila dibacakan Quran, maka diam dengar betul-betul. Itu ayat 204 yang ke-10. Manakala penutup surah Al-A'raf nak beritahu, okey, hamba-hamba Allah yang Allah terima amalan mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Malaikat tak sombong, para nabi tak sombong, sahabat-sahabat nabi tak sombong. Syaitan iblis lah, walaupun akidah dia betul. Iblis tak ngaku berhala Tuhan. Iblis tak ngaku patung tu Tuhan. Iblis tak pernah anggap pun matahari ke bulan ke bintang Tuhan. Iblis. Betul akidah dia, iblis. Tapi apa masalah dia tak ada masuk syurga? Sombong. Masalah tak ada masuk syurga adalah sombong. Okey, baik. Itu kita kata sedikit pengenalan mengenai surah Al-A'raf. Ayat 1. Kita masuk ayat 1 je, boleh? Alif, Lam, Mim, Sad. Penerangan mengenai huruf-huruf awal surah. Huruf-huruf awal surah ni dipanggil dalam ilmu tajwid huruf-huruf muqatta'ah. Huruf yang dibaca putus-putus. Ada 14 huruf. Kalau ilmu tajwid ada 14 huruf. Dalam 14 tu ada yang kadar panjangnya satu harakat, iaitu alif. Tak ada orang baca alif, lam, mim, sad. Tak ada. Alif semua satu harakat je. Yang kedua, kadar panjangnya 2 harakat. Ada 5 huruf. 5 tu kita gabungkan jadi perkataan hayyun tahur. Terjemah hayyun tahur ni kehidupan yang suci lah. Kehidupan yang suci, itu terjemah dia. Kita bukan nak terjemah dia, kita hafal, nak suruh ingat. Mana-mana huruf awal surah yang ada ha, ada ya, ada ta, ada ha, ada ra, 2 harakat je. Contoh hamim. Hamim, ha 2 harakat, jangan lebih-lebih. Yasin, ya 2 harakat. Yasin. Taha, 2 harakat. Alif, lam, ra. Ni semua huruf-huruf yang 2 harakat digabungkan jadi hayyun tahur. Satu lagi huruf-huruf yang kadar panjangnya 6 harakat digabungkan jadi perkataan naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Okey. Boleh? Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8 huruf ni bila duduk ke awal surah, kadar panjangnya adalah 6 harakat. Okey, ini ilmu tajwid. Huruf-huruf ni dipanggil huruf muqatta'ah. Sekarang alif, lam, mim, sad. Apa dia punya penerangan tentang alif, lam, mim, sad? Jumhur mufassirin, termasuk para sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, bukan Ibnu Abbas, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka mengatakan huruf-huruf awal surah ni adalah, tafsirannya adalah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu antara tafsiran huruf-huruf awal surah. Bukan antara tafsiran jumhur, wallahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih mengetahui kehendaknya dengan huruf-huruf awal surah. Itu yang pertama.
Yang kedua, Qatadah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka menafsirkan huruf-huruf awal surah ni. Antaranya apa dia? Antaranya Alif Allah, Lam Al-Latif, Mim Al-Muhaimin, Sad As-Samad. Jadi setiap huruf awal surah ni dia Ibnu Abbas dan juga Qatadah cuba menafsirkan Alif tu Allah ataupun Ana, Lam Al-Latif, Maha lembut, Mim Al-Muhaimin, menjaga, mengawasi, Sad As-Samad, tempat tujuan, tempat meminta, tempat manusia datang meminta. Allahus Samad. Okey? As-Samad. Dia cuba menafsirkan huruf-huruf awal surah ini. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga untuk huruf awal surah ni, huruf-huruf awal surah ni dipanggil huruf tanbih. Apa maksud huruf tanbih? Huruf-huruf yang didatangkan untuk tarik perhatian. Huruf-huruf yang didatangkan untuk tarik perhatian. Tanbih. Tanbih ni, kalau kita nak tahu macam mana, contoh kat airport, sebelum dia announce sesuatu, ada bunyi kan? Ting, ting, tong. Kat airport ada bunyi. Ting, ting, tong. Kat bunyi kan? Bunyi tu kat airport. Jadi bunyi tu didatangkan untuk apa? Bunyi tu didatangkan untuk menarik perhatian orang-orang kat situ. Orang-orang kat situ yang tengah makan KFC ke, yang tengah jalan-jalan ke, bagi perhatian terhadap apa yang nak diiklankan. Okey, bagi perhatian terhadap apa yang nak diiklankan. Ada makna tak ting ting tong tu? Mana ada makna ting ting tong? Tak ada orang datang tanya apa terjemah ting ting tong. Tak ada orang tanya apa terjemah ting ting tong sebab benda tak ada makna. Tapi tu kenapa didatangkan? Didatangkan untuk menarik perhatian. Sama lah juga huruf-huruf awal surah ni mana ada makna. Tapi kenapa didatangkan? Didatangkan untuk menarik perhatian. Jadi supaya orang beri tumpuan. Alif, Lam, Mim, Sad. Okey, cuba dengar. Apa dia nak sampaikan ni? Okey, tu yang nombor 3. Nombor 4, ni penerangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, huruf-huruf awal surah ni adalah ibadat lidah yang tak boleh difahami. Ibadat lidah yang tak boleh difahami. Ibadat ada 3. Ini dalam tafsir Al-Azhar ditulis oleh diterangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibadat ada 3. Ibadat hati ataupun akal, ibadat hati, ibadat badan dan ibadat lidah. Ini 3 ibadat. Setiap satu pada 3 ni terbagi pada 2. Apa dia? Terbahagi pada yang boleh difahami akal dan tak boleh difahami akal. Ada ibadat hati yang kita boleh faham. Buat baik dapat syurga, buat jahat masuk neraka. Kita faham, senang faham ibadat hati, fikiran. Tapi macam mana nak faham? Orang dalam neraka boleh bercakap dengan orang dalam syurga. Orang dalam syurga boleh nampak orang dalam neraka. Di tiang sirat di belah 7 ada orang lepas, ada orang tak lepas. Itu dipanggil ibadat-ibadat hati yang kita terus beriman. Faham ke tak faham? Dapat bayangkan ke tak dapat bayangkan? Kita terus beriman. Itu dipanggil ibadat hati yang tak boleh faham. Beriman, percaya juga, Allah terima. Yang tak faham pun kita percaya, yang faham pun kita percaya, tetap dipanggil ibadat. Itu dipanggil ibadat hati ataupun ibadat lidah. Okey? Allah cerita tentang lafaz tangan Allah, wajah Allah. Tak faham apa yang Allah nak maksudkan. Tapi terima saja apa yang Allah sampaikan. Tanpa kita memahami secara literal. Kita terima bulat-bulat apa Allah sampaikan. Tak faham apa makna, apa yang Allah nak sampaikan tentang muka ke tangan ke, kita tak faham. Nak takwil kita tak pandai. Maka termasuk dalam ibadat juga. Ibadat hati yang kita tak faham. Ibadat badan. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, kita kena cuci tempat buang air besar, buang air kecil. Senang faham. Kotor, cuci lah. Tapi kita kentut, kena ambil wuduk. Apa kaitan kentut dengan ambil wuduk? Tak faham kan? Percaya juga, terima juga. Dipanggil ibadat badan yang tak difahami akal. Tapi buat juga dapat pahala. Pakai khuf. Lepas ambil wuduk, pakai khuf. Lepas tu kentut. Ambil wuduk balik. Kalau kita sapu bawah khuf saja tak sah. Sapuan tu tak sah. Kalau sapu atas saja, sah pula. Baik. Walahal, khuf ni bawah yang bijak kotor, bawah yang bijak tanah pasir. Tapi kalau kita basahkan bawah saja, sapu belah bawah saja, tak sah sapuan khuf tersebut. Waktu Ibn Sidin Ali kata, kalau lah agama tu ikut akal, saya khuf kena sapu belah bawah. Jadi ibadat badan ada yang kita faham, ada kita tak faham.
Faham tak faham, beriman, beramal, dapat pahala juga. Ibadat lidah pun sama juga. Ada ibadat lidah kita faham, ada ibadat lidah kita tak faham. Sebut Allahu Akbar faham, Astaghfirullahalazim, selawat pada Nabi, ayat-ayat Quran yang lain, banyak kita boleh faham. So, huruf-huruf awal surah adalah ibadat lidah yang tak boleh faham. Ibadat tak? Baca alif lam mim sad, baca ikut betul-betul lah tajwid dia. Ibadat tak? Ibadat. Faham? Tak faham. Dapat pahala? Dapat pahala. Kerana ia termasuk dalam ibadat lidah yang tak boleh difahami akal. Apa hikmah? Apa hikmah ayat pertama kita tak faham? Apa hikmah ayat pertama alif lam mim tak faham? Allah nak suruh manusia sedar diri. Allah nak suruh ustaz yang mengajar dan semua orang yang belajar sedar diri bahawasanya ilmu manusia terbatas. Belajar agama kat Mesir, Jordan, Syria, Palestin, semua negara Arab dia masuk belajar agama. Israel je dia tak masuk. Balik-balik Malaysia, ngajar tafsir kat surah alif lam mim wallahu a'lam. Belajar punya lama ayat pertama wallahu a'lam. Allah nak suruh sedar bahawasanya walaupun banyak kamu belajar, masih ada yang kamu tak tahu. Jangan perasan kamu tahu semua, jangan perasan kamu pandai semua. Allah nak suruh kamu sedar diri. Awal-awal lagi alif lam mim surah Baqarah, terjemah dia, tafsiran dia apa? Wallahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih mengetahui kehendaknya dengan kata-kata tersebut. Jadi Allah nak suruh kita yang mengajar dan yang belajar sedar diri bahawasanya walaupun banyak kamu tahu, sebenarnya masih banyak yang kamu tak tahu. Yang kelima, penerangan tentang huruf-huruf awal surah. Huruf-huruf awal surah ni kalau kita gabungkan dia akan jadi bentuk perkataan ni. Saya share kat skrin senang, dah lewat, sorry. Tengok kat skrin. Okay, tengok yang merah tengah-tengah tu je lah. Ni, merah tengah-tengah ni. Nassun, hakimun, qati'un lahu sirrun. Huruf-huruf awal surah 14 tu, yang kita 14 tadi kan, digabungkan, dicampur-campurkan huruf-huruf awal surah tu, terbentuklah perkataan ni, tengah-tengah ni. Tanpa berulang lah. Kalau ikutkan alif tu 2-3 kali. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, datang banyak kali alif kan? Awal surah. Tapi kita ambil sekali je. Nun, sad, ha, hamim, hamim ada 2-3 kali. Okey, Yasin ada sekali ya. Lepas tu surah Maryam ada kaf, ha, ya, ain, sad, ya ada 2-3 kali. Tak, kita datangkan sekali saja. Maka terbentuklah perkataan ni. Ini saya terjemahkan apa yang ditulis kat skrin lah. Huruf-huruf yang awal daripada surah-surah Al-Quran yang disebutkan pada sebahagian surah, apabila kita buang ulangan-ulangannya, apabila kita buang alif tu 2 kali, kita datangkan sekali dia. Ya datang 2-3 kali, kita datangkan sekali saja. Kita akan mendapati gabungannya seperti di bawah. Okey, ini gabungannya apa terjemah dia nanti saya beritahu. Dan dia kata kat sini, wa hadza sirrun min asrari hadhihi al-huruf walidzalika jama'ahal ulama'u fi hadhihi al-jumlah. Ini adalah rahsia daripada rahsia-rahsia huruf-huruf ini, kerana itu ulama-ulama menghimpunkannya dalam ayat ini. Okey, apa terjemah nasun? Nas, hujah, dalil, nas. Kadang-kadang ulama-ulama dia kata ni nas dia. Apa nas dia? Apa nas? Apa sandaran? Apa hujah? Apa dalil? Nas terjemah dia hujah, sandaran, dalil. Itu terjemah nas. Hakimun yang penuh dengan hikmah. Dalil, sandaran, hujah yang penuh dengan hikmah. Qati'un yang pasti. Ini lawan dia zonni. Zonni ni assumption. Ya ke tak ya? Betul ke tak betul? Tu zon. Qati'un yang pasti. Lahu baginya, bagi huruf awal surah ni, sirrun, ada rahsia. Ada rahsia. Okey, jadi itu 5 penerangan tentang huruf-huruf awal surah. Jadi mana-mana surah kita masuk lepas ni, jumpa je alif lam mim ra, kaf, ha, ya, ain, sad. Inilah penerangan dia. Yang kelima, huruf awal surah tadi bila kita gabung, kita combine, keluar perkataan ni. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan, tak ada kelas. Minggu depan, saya ke Melaka dengan pelajar-pelajar tahfiz saya ada program kat Melaka. Okey, jadi semua terlibat program kat Melaka. Jadi minggu depan tak ada kelas. Hari Selasa, hari Rabu semua tak ada kelas. Selasa siang, Selasa malam, Rabu siang, Rabu malam kita tak ada kelas sebab saya ada program dengan pelajar-pelajar saya di Melaka. So minggu depan kita cuti. Kita jumpa balik minggu akan datang insya-Allah. Boleh ya? Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.